air dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita menaikkan solat subuh secara berjemaah. Kemudian insya-Allah taala kita akan sambunglah sesi pengisian kita untuk kuliah subuh pada pagi ini. Untuk kita sambung konsep kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan pada bulan yang lepas, sekitar 4 atau 5 minggu yang lalu ya. Di mana kita hari itu berkongsi tentang perkara yang bersabit dengan sejarah perkembangan ilmu fiqh. Yang mana ianya termasuk dalam mukaddimah ilmu berkenaan. Saya dah sebut dulu ya. Sebelum kita nak memulakan pelajaran ilmu fiqh ataupun fiqh lah ya, ataupun fikih sama saja tu ya. Mau tidak mahu kita mestilah mempunyai sedikit idea tentang pendahuluan kepada ilmu ini, mesti ya. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain ada pendahuluannya, ilmu ni lebih-lebih lagi lah perlu ada pendahuluan. Di atas beberapa tujuan, antaranya ialah supaya kita ada sedikit idea dan kepahaman yang basic tentang ilmu berkenaan. Kalau ilmu fiqh lah, ilmu hadis lah ya. Poin-poin penting saja ya. Dan dalam ilmu ini, ilmu fiqh ini ada banyak benda yang masukkan dalam pendahuluan, introduction. Cuma saya lihat yang paling basic adalah 5 perkara. Kita baru sentuh satu saja. Walaupun kita takkan sebut kesemuanya, tapi kita akan sebut hal yang penting ya, berkaitan dengan pertama, of course lah, tentang sejarah perkembangan ilmu fiqh. Dulu saya dah sebut lah tuan-tuan. Ni saya ulang balik. Ilmu ni memang kena ulang-ulang kan. Ya. Macam Nabi lah ya. Nabi kalau ajar sesuatu kadang baginda ulang 3 kali. Macam kata Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari ataupun Muslim, kerana Nabi idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan hatta tufham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengajar satu perkara, baginda ulang sebanyak 3 kali sehingga ia benar-benar difahami. Anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah nama Al-Imam Al-Muzani. Bukan. Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Anak murid Syafi'i ramai lah ya. Salah satunya ialah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Salah seorang periwayat Al-Imam Syafi'i yang banyak menukilkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan menyebarkan ilmunya. Hatta kalau kita lihat buku Al-Um yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu banyak melalui riwayat Al-Imam Ar-Rabi'. Dikatakan Ar-Rabi' ni pun jenis bengap juga, belajar susah nak faham, sehingga dalam satu-satu perkara Imam Syafi'i sampai kena ulang 10 kali ke dia boleh faham, 10 kali kan. Macam kita tengok sahabat-sahabat kita lah tuan-tuan, ada orang bila belajar dia fast learner, cukup cepat nak belajar, tapi ada orang tidak kan. Sahabat-sahabat kita pun kan, tapi berjaya dan jadi orang yang hebat lah ya. Saya ada sahabat juga ambil SPM sampai 2 kali. Dia macam tak apa pandai lah kan. Tapi sekarang lawyer, bijak, orang hebat kan. Tapi ambil SPM sampai 2 kali. Ada seorang sahabat saya lagi pun sama juga. Ulang ambil SPM sampai 2 kali. Ada yang ambil STAM sampai 2 kali. Rajin kan. Pasal kadar kemampuan otak kita ni semua tak sama kan.
Dan itu juga yang berlaku pada zaman terdahulu. Kadang-kadang saya akan repeat benda yang sama. Quran pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca, kita dapati ada banyak ayat yang hampir sama. Dipanggil al-ayatul mukarrarah, ayat yang diulang-ulang. Walaupun kadang-kadang tak 100% sama, tapi hampir-hampir sama. Pasal kadang-kadang Allah Ta'ala ulang kisah yang berbeza-beza. Kisah Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, kan? Allah Ta'ala tak bagi makan. Wa idh qulna surah Al-Baqarah tu ayat ke berapa? Lepas Allah Ta'ala kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Allah Ta'ala benarkan Adam buat apa saja dalam syurga, cuma tak boleh makan daripada buah ini. Tapi dia makan, kan? Dia telah langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'asa Adamu rabbahu, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata Adam telah bermaksiat kepada Tuhan, langgarlah perintah Tuhan. Ada juga orang kata Adam tak maksiat, dia tak langgar perintah Tuhan, dia buat salah tu supaya dia diturunkan ke bumi dan melahirkan Nabi Muhammad. Tak tahu tafsir mana dirujuk, pelik semua, ya. Ada juga kata macam tu. Dalam kitab mana cakap macam ni? Tak tahulah kitab, tapi daripada tok guru saya kata, tok guru je. Adam sengaja makan buah khuldi. Mana ada sengaja makan buah khuldi? Memang ada sengaja makan, tapi bukan itu sebabnya. Sebab dia nak lahir nak diturunkan ke bumi dan melahirkan Rasulullah. Supaya Rasulullah lahir. Kalau Adam tak turun ke bumi, Rasulullah tak lahir. Poin dia di situlah. Allah Ta'ala alam lah, ya. Balik pada yang tadi, macam mana pergi Nabi Adam tu, ya? Sudah lupa. Rasulullah ulang 3 kali, kan? Belakang sikit tu. Ngantuk kot. Malam tadi mengajar di surau Shah Alam tu, sesi 19. Lepas kuliah dia pun ajak lepak kat kedai mamak. Pukul 11 balik, ya. Tonteh, pukul 12 lebih tidur, kan? Saya kalau orang ajak, memang saya pergi tu. Kalau Jumaat ajak makan, memang saya pergi. Tak percaya, lepas subuh lagi ajaklah saya. Tapi subuh masjid ni belum ada yang ajak saya lagi, ya. Ajaklah ustaz sekala kedai makan yang bebel depan ni, ya. Balik pada yang tadi, ya. Nabi Adam alaihissalam, kisah dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, makan daripada buah yang dilarang. Berapa kali Allah Taala sebut dalam Quran? Many times, banyak kali. Kadang-kadang dengan lafaz yang sikit perbezaan. Pasal apa? Banyak kali pasal apa? Manusia ni susah nak faham sangat ke? Cakap sekali sudah lah. Tak, ada al-ayatu al-mukarrarah, kan? The repeated ayat yang diulang banyak kali. Kadang-kadang sampai 5 kali, kadang sampai 6 kali. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, dengan ahli sihir. Banyak kali. Kita baca je jumpa, terutama dalam surah-surah yang panjang. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf dan surah At-Taubah. Dalam surah-surah yang panjang ini Allah Ta'ala ada sebut, terutama Al-Baqarah lah, Allah Ta'ala sebut tentang kisah-kisah umat terdahulu, termasuk Nabi-Nabi terdahulu. Kadang-kadang Allah Ta'ala repeat banyak kali. Pasal apa? Kepentingannya lah. Pasal kepentingan dia, kisah yang besar untuk kita ambil pengajaran, benda yang penting. Dan sementara supaya benda tu kita kalau banyak kali, of course lah kita lebih ingat. Manusia ni kadang-kadang cakap sekali tak jalan lagi. Kena banyak kali sikit lah, ya. Jadi sama, the same goes kepada sejarah, kepada ilmu fiqh ni pun sama. Kadang-kadang saya ulang banyak kali. Hadis Nabi pun sama, tuan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada yang disebut sebagai al-ahadisul mukarrarah, the repeated hadis. Bukan sikit, banyak. Hampir sama banyak dengan hadis yang tidak diulang. Kalau 9,000 hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, 4,000 saja adalah hadis yang berulang-ulang, repeated hadis. 5,000 yang tak diulang-ulang, 4,000 yang diulang-ulang. Allah, banyak ya. Ada lafaz yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Kisah sama, lafaz tu beza sikit. Di samping kadang-kadang kisah tu sama, tapi periwayatnya
ada 2-3 orang. Jadi masing-masing meriwayatkan kisah berkenaan. Jadi masing-masing dengan lafaz dan versi masing-masing. Tapi masih repeated hadis. Kalau diikutkan, tak payahlah masuk hadis yang sama kan. Hampir sama, kadang-kadang hadis yang sama. Tak payah masuk. Pasal apa? Kepentingannya. Benda ni penting. Mau tidak mahu mesti dinukilkan, mesti diriwayatkan, mesti ditulis. Samalah dengan Quran pun. Jadi kalau saya sebut ada benda yang sama, jangan ni pula ya ustaz minggu lepas cakap dah, ni cakap lagi. Kadang-kadang saya sengaja, kadang-kadang saya lupa juga. Baik, balik pada yang tadi ya. Pertama, apa dia? Muqaddimah fiqh ni pertama sejarah perkembangan ilmu fiqh. Nombor 1 sekali. Nombor 2 ialah bidang-bidang ilmu fiqh. The major field of Islamic jurisprudence. Bidang-bidang utama dalam fiqh Islam. Yang ketiga ialah sumber kepada ilmu fiqh. Ini antara benda yang penting juga. Apa sumber kepada ilmu yang kita nak belajar? Apa sumbernya? Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dah biasa dengar dah Ustaz? Tak apa kan? Mungkin ada perkara yang perlu kita tahu. Sebahagian daripadanya kita tidak tahu, kita perlu tahu. Sebahagiannya kita sudah tahu, kita update lah sikit. Mungkin ada info-info baru disampaikan oleh si penyampai, si pengajar kan? Gitu. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kasyaf. Boleh berlaku dalam fiqh ada sumber kasyaf. Ilham, mimpi, yaqazah. Sumber fiqh ya? Nanti kita akan sebut ya. Baik. Yang keempat ialah kepentingan belajar ilmu fiqh. Ada banyak kepentingannya. Saya akan sentuh 2 saja ya. Kemudian yang kelima ialah definisi kepada fiqh. Ini yang paling simple sekali. Definisi, takrif pada ilmu fiqh ya. Kerana dalam Quran pun Allah Taala sebut tentang fiqh. Baik, balik pada yang tadi. Nombor 1 sejarah perkembangan ilmu fiqh. Secara ringkasnya tuan-tuan, ulama-ulama yang mengarang secara khusus tentang perkembangan ilmu fiqh, the history of Islamic jurisprudence, ilmu tarikh al-fiqh al-islami. Dalam market kita banyak ulama-ulama contemporary yang menulis tentang ilmu ini. Kerana dulu-dulu sebenarnya tidak ada penulisan yang khusus tentang sejarah fiqh Islam, melainkan dinukilkan dalam buku-buku fiqh, dalam buku-buku sirah dan buku-buku yang lain. Tapi hari ini banyak ulama yang menulis secara khusus tentang sejarah perkembangan ilmu fiqh. Sejak daripada zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam market kita ada Syekh Ahmad As-Sayis yang tulis tentang ilmu tarikh al-fiqh al-islami ya. Kita ada Syekh Ahmad Durdur yang juga menulis tentang sejarah fiqh Islam. Kita ada ramai lagi saya kira. Ada Syekh Badran, Abu Ain Badran. Kita ada hatta kita ada antara favourite buku yang saya baca dan rujuklah kerana dia very simple, hanya 100 muka surat lebih saja. Itulah Syekh Omar Sulaiman Al-Ashqar ya. Juga menulis tentang sejarah perkembangan ilmu fiqh Islam ya. Dan mereka ada pendekatan dan penyampaian yang berbeza-beza. Ada yang 6 fasa, ada yang 7 fasa, ada yang 8 fasa. Tapi secara keseluruhannya hampir samalah dia punya isi tu ya. Di mana mereka membahagikan perkembangan fiqh ini kepada 6 lah sekurang-kurang ya. Pertama ialah fiqh pada zaman Rasulullah SAW. Saya dah sebut dulu ya. Sikit sebanyak info tentang fiqh pada zaman Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah bila dia mengajar secara tadarruj, secara graduality, secara ansur-ansur. Sebagaimana wahyu diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Itu saya sebut salah satu daripadanya ya. Ini kemudian ini yang pertama dipanggil fiqh pada zaman kenabian. Al-fiqh fi asrin nubuwah, ataupun setengah sebut al-fiqh fi asril awal, fil asril awal, ataupun dia juga sebut sebagai al-fiqh fi sadril Islam. Macam-macam istilah ulama-ulama. Ataupun juga yang digunakan ialah al-fiqh fi awal at-tashri'. Macam-macam saya lihat. Fiqh pada awal pensyariatan. Banyaklah istilah-istilah ini. Yang mana peristilahan ni tak ada masalah. Kita boleh guna mana-mana istilah yang digunakan oleh para ulama. Hatta ulama itu sendiri dalam bab peristilahan dia tak adalah rigid atau strict sangat. Bahkan mereka telah membuat kaedah la musyahatah fil istilah. Istilah ni tak ada apa, hanya
wasilah, jalan, mekanisme untuk manusia faham. La musyahatan fil istilah. Tidak ada masalah dengan istilah. Kita boleh istilahkan apa saja as long as konten dia tu kena dan tidak menyalahi syarak. Pertama, al-fiqh fi asri nubuwah, fiqh pada zaman kenabian. Yang kedua, fiqh fi asri sahabah, fiqh pada zaman companion. Kadang-kadang fiqh pada zaman khulafa'ur rasyidin ada disebutkan juga sedemikian. Kemudian fiqh pada zaman tabi'in, al-fiqh fi asri tabi'in. Kerana pada zaman tabi'in ada tokoh-tokoh yang terkemuka. Kadang-kadang ulama mensekalikan antara zaman tabi'in dengan tabi'in. Tuan-tuan tahu ya, bila saya sebut tabi'in, tabi'in, saya tak payah ulas ya. Tahu tak? Sahabat Nabi, orang yang lihat Nabi, beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Dia tidak murtad. Sahabatlah tu. Tengok Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas keimanan. Walaupun melihat Nabi sekali saja. Ada khilaf sikit sebanyak lah. Ada ulama kata tengok Nabi saja tak jadi sahabat. Dia kena duduk dengan Nabi, belajar dengan baginda sekurang-kurangnya sekali. Majlisun wahid, sekali. Tapi saya kira secara umumnya majoriti para ulama kata asal lihat Nabi saja. Walaupun sekali, tak duduk di majlis Nabi, lihat Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas keimanannya, ia adalah sahabat Nabi. Sebab itu ulama kita umpama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menolak konsep yaqazah, jumpa Nabi secara jaga ni kan. Pasal dia kata kalau kita boleh lihat Nabi secara jaga, maka akan ada sahabat sampai hari kiamat. Tak mungkin lah ya. Itu antara perhujahan beliau. Bagi orang nak terima lah. Bagi orang tak terima. Dan saya kira masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi kalau jumpa Nabi, ajar benda pelik-pelik, takut syaitan lah yang dia jumpa tu, bukan Nabi. Takut macam tu lah ya. Kadang-kadang batu kita penting ya untuk kita belajar dengan betul-betul. Kadang-kadang dia tak jumpa Nabi pun, dia halusinasi. Tuan-tuan tahu kenapa banyak orang yang dakwa jumpa Nabi ni orang sufi, orang tasawuf mendalam, hatta orang tarekat pun. Pasal apa? Pertama, boleh jadi dia menipu, boleh jadi kan. Kita tak dengar ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, ulama hebat dalam ilmu syariat mendakwa sedemikian. Tak ada. Nawawi ulama besar mazhab Syafi'i, hatta ulama Islam yang antara the biggest, ada tak dia dakwa jumpa Rasulullah? Kalau seorang nak datang jumpa, patut dia lah orang yang paling layak untuk jumpa baginda. Sepatutnya. Ada tak? Tak ada kan. Pak banyak ni sufi, tarekat. Pasal apa? Halusinasi, khayal. Pasal apa? Pasal mereka banyak menyendiri, duduk sendiri kan. Kena berzikir dan suluk 1 hari 2-3 jam every day. Dia bukan berzikir macam kita berzikir tak. Dia macam bersuluk lah kita panggil. Mana duduk seorang-seorang, mata pejam, telinga tutup lagi dengan selimut, putuskan dengan dunia luar, hanya berzikir kepada Allah. Zikir pun bukan zikir mulut, zikir hati. Ngati. Zikir tu problem dah, lafaz hu tu. Kalau macam tu tak ya Allah akbar lah. Rokok, bangun kan. Otak kita ni tuan-tuan, secara psikologi, sebab tu kita kena belajar ilmu yang lain, belajar psikologi. Kita di universiti, ilmu psikologi wajib. Ilmu jiwa, ilmu tentang jiwa wajib belajar. Manusia tuan-tuan, bila dia memutuskan hubungan dengan dunia, otak kita ni ada satu sensor, ada satu tempat. Jika kita memutuskan hubungan dengan dunia, dia akan rosak, dia akan problem. Dan boleh berlaku hal-hal seumpama itu. Halusinasi. Tahu halusinasi? Mana dia khayal sendiri. Kadang berlaku pada puak-puak ni, dia duduk sendiri-sendiri, hari-hari dia buat macam tu. Tutup telinga, tutup mata, tutup semua, duduk seorang. Nabi tak ajar zikir macam tu. Dia ajar macam tu. Setahun maybe tak jadi, 2 tahun maybe tak jadi. Puluhan tahun kalau kita duduk macam tu, otak kita satu bahagian akan rosak. Dan akan datang benda-benda seumpama itu. Setakat Islam Jawa, jumpa Nabi, jumpa Khidir, tak pelik lah tuan. Dalam agama lain ada dakwa jumpa Tuhan. Dengan sebab dia bertanpa terlalu lama, dia berhalusinasi.
Dia bercakap seorang-seorang, dia bercakap dengan Tuhan. Pramayana dia panggil. Oh, ni kalau orang tarekat marah kat saya ni, minta maaf lah ya. Itu apa yang kita belajar. Mungkin dia belajar ilmu dia macam tu, teruskan, terpulang. Tapi yang kita belajar macam tu. Sebab tu Nabi bila diangkat menjadi Nabi, tak pernah bagi dia bersendirian, bertapa, menjauhkan diri. Tak pernah. Dia bercampur dengan masyarakat dan membangunkan ummah. Itu the real Islam. Kan? Kalau nak bersendirian sekalipun, tengah malam, dia mulai sendiri seorang-seorang dalam rumah. Itu pun bukan seorang-seorang. Nabi suruh ajak isteri mulai sekali. Kan? Siapa-siapa yang bangun, dia kejut isterinya, dia semayang bersama-sama. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, Nabi kata kutiba minaz zakirina wa zakirat. Dia ditulis di kalangan orang yang berzikir banyak-banyak. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, Al-Zakiruna Allaha kathiran wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala banyak-banyak, dia akan diberi pahala dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata ahli tafsir ayat ni? Siapa yang berzikir banyak-banyak? Ada banyak pentafsiran lah ya. Salah satu ialah orang yang bangun di tengah malam, kejut isteri dia semayang bersama-sama. Mungkin dalam banyak waktu kita semayang seorang-seorang, zikir seorang-seorang, tapi ada waktu kita kejut isteri kita semayang sama-sama. Kalau kita di rumah pun disuruh supaya bersama-sama isteri beribadah kepada Allah. Islam tak ajar kita bersendirian ya. Kena sentiasa bersama dengan orang lain. Duduk seorang ni ada yang out. Atau muda balik pada yang tadi ya. Fiqh pada zaman kenabian itu nombor satu. Kemudian fiqh pada zaman sahabat Nabi SAW. Kemudian fiqh pada zaman tabi'in atau tabi'in. Sahabat ialah orang yang lihat Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas imannya ya, tak termasuk orang yang murtad ya. Ada yang murtad, ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ramai yang murtad kerana ingkar kewajipan zakat, sehingga Abu Bakar memerangi mereka dan berlakulah perang Al-Yamamah ya. Dan pada waktu itu ramai penghafal Quran meninggal, menyebabkan Abu Bakar mula mengumpul Al-Quran dalam satu mushaf. Dulu Quran di dada, Quran kat dada, entah sahabat Nabi semua hafal Quran. Quran di dada. Orang ini Quran tulis, buat azimat. Oh, selamat dah ni. Sahabat Nabi Quran kat dada keseluruhannya. Perang mati je pun. Takat tulis satu ayat. Itu akhir zaman ni macam-macam yang dia buat, yang tidak ada contoh pada zaman Rasulullah SAW. Tabi'in atau tabi'i ialah orang yang melihat sahabat, tak lihat Nabi, lihat sahabat. Boleh jadi pada zaman Rasulullah dia tengok Nabi, tapi dia tak beriman. Bila Nabi mati, baru dia beriman dan belajar dengan para sahabat Nabi SAW. Itu tak dipanggil sahabat ya. Walaupun ada khilaf lagi lah ya, tapi majoriti kata dia ni bukan sahabat. Umpama Ka'bul Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang zaman Nabi ada, dia tak masuk Islam. After Nabi wafat, baru dia masuk Islam. Sebab itu sebagai hadis diriwayatkan daripada beliau, daripada sahabat lain, tapi sahabat lain ambil daripada beliau, terutama perkara yang bersabit dengan Israiliyat, daripada Ka'bul Ahbar lah. Itu tabi'in, lihat sahabat tak lihat ni. Simple je nak faham ya. Satu lagi tabi'in, lihat tabi'in, lihat sahabat. Jadi ada fiqh fi asri tabi'in wa atba'i tabi'in. Kemudian ada fiqh fi asri al-a'immah al-mujtahidin, fiqh pada zaman imam yang empat ya. Lahirnya al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pada tahun ke-80 Hijriah, sampailah kepada wafatnya al-Imam Malik rahimahullah pada tahun 179 Hijriah. 99 tahun lamanya tempoh yang disebut sebagai tempoh imam yang empat. Lahir Abu Hanifah, mati. Naik Imam Syafi'i, mati. Naik Imam Ahmad, mati. Naik Imam Abu Hanifah, mati. Imam Malik, mati. Imam Syafi'i, mati. Imam Ahmad naik, mati. Itu imam yang empat. Dipanggil waktu imam yang empat. Kemudian sebab itu dia panggil al-fiqh fi asri al-mujtahidin ba'dal a'immah al-arba'ah. Fiqh pada zaman ulama-ulama mujtahid selepas daripada imam yang empat.
Kemudian selepas itu ulama buat fasal lagi. Ada asrul jumud wa taqlid. Fiqh pada zaman kejumudan dan taklid yang penuh. Dan itu berlaku pada awal kurun yang keempat Hijriah sampai ke-7 Hijriah. Orang mazhab Syafi'i tak boleh semayang belakang orang mazhab Hanafi, ya, tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal mereka ada buat benda yang kita kata batal, kita kata tidak sah. Macam mana kita nak semayang belakang mereka? Walaupun ilmu pada waktu itu berkembang pesat, tapi kerana ada anasir-anasir taklid dan jumuk yang melampau, yang kadang-kadang yang galak kata ulama juga, ya. Jadi berlaku hal seumpama itu. Kemudian dibahagikanlah kepada fiqh selepas zaman itu. Dia panggil ada asrun nahdah wal abhas al ilmiah, fiqh pada zaman kebangkitan dan perbahasan ilmiah, sehinggalah kepada fiqh fi asrinil hadir, fiqh pada zaman kini, ya. Jadi ada pasal yang banyak yang saya lihat, yang mana pentinglah kesemuanya, tapi tak adalah penting sangat sehingga kita kena belajar. Melainkan kalau kita ada kelas yang khas, mungkin kita akan belajar secara detail. Tapi secara umumnya di peta awam, itulah fasa-fasa yang perlu kita tahu. Dan bagi saya, keseluruhan fasa ini, walaupun ada banyak, walaupun masing-masing ada kepentingannya, bagi saya, dan saya banyak bagi penekanan di mana-mana tempat saya beri ceramah, atau saya mengajar di universiti pun, yang saya paling tekankan ialah fiqh pada zaman Rasulullah SAW. Walaupun fiqh pada zaman ini adalah fiqh yang paling singkat dibandingkan dengan fiqh pada fasa-fasa yang lain. Fiqh pada zaman Rasulullah 23 tahun saja, 23 years. Kalau fiqh pada zaman Khulafaur Rasyidin dan sahabat Nabi 100 tahun, kurun yang pertama Hijriah hingga pertengahan kedua Hijriah. Bismillah. Begitu juga fiqh pada zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in, 2 kurun, 200 tahun ataupun 100 tahun lebih. Maknanya daripada wafatnya Rasulullah sampai wafatnya sahabat yang paling akhir, 100 tahun, kan? Kemudian daripada zaman tabi'in sehingga wafatlah tabi'in yang paling akhir, mulalah zaman tabi'in sampai zaman tabi'in yang paling akhir, 100 of years. Fiqh yang panjang fasa itu. Tapi fiqh zaman Rasulullah ni fiqh yang paling singkat, only 23 years, 23 tahun saja. Fiqh pada zaman imam yang 4 lama, 99 tahun. Ambil daripada zaman Abu Hanifah sampai wafatnya Imam Malik rahimahullah, almost 100 years. Lama tu. Dan begitulah fiqh-fiqh pada fasa yang lain. Fasa jumud 300 tahun, 400 tahun. Fasa kebangkitan daripada tahun 700 Hijriah sampai kepada 1000 atau 1100 Hijriah, on 400 years, 500 years. Cuma fiqh pada zaman moden lah dalam 200 tahun ke belakang. Lebih singkat lagi fiqh pada zaman Rasulullah SAW, 23 tahun je. Tapi kenapa saya melihat, bukan saya sajalah ya, ulama-ulama fiqh kontemporer yang lain melihat inilah fiqh yang paling penting untuk kita pelajari. Kenapa? Kerana inilah asal kepada fiqh. Inilah yang membentuk fiqh pada fasa-fasa selepasnya. Dan ini juga yang memberi kepahaman kepada kita tentang fiqh. Kalau kita tak faham fiqh pada fasa Rasulullah, kita tak fahamlah fiqh pada fasa-fasa yang lain. Kalau kita faham pun, dia tak okey, kan? Fiqh zaman Nabi lah yang paling penting sekali, di atas banyak sebab. Pertama, kerana fiqh pada zaman ini diajar oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah wal marji'ul asasi fil ahkamil islamiyah. Itu sebab nombor 1. Nabi adalah satu-satunya rujukan dalam hukum hakam pada zaman ini. Tak ada sahabat Nabi yang reti ke? Ramai. Ada Ibn Abbas, ada Ibn Umar, ada Anas bin Malik, khadam Nabi 10 tahun. Hatta kita ada sahabat-sahabat besar yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Ramai lah kan. Tapi kalau ada Nabi, orang tak tanya dah mereka. Mesti tanya Nabi. Sekali pada fasa ini. Pendek kata, kalau ada Nabi, orang tak tanya dah orang lain. Nak tanya orang lain buat apa? Kan? Dah kalau Nabi yang jadi rujukan terutama, of course lah, ia adalah
Fiqh yang paling betul sekali, fiqh yang paling tepat, dan tak perlu lagi rujuk orang lain. Dah rujuk Nabi, nak rujuk orang lain buat apa? Kan? Berbeza dengan fiqh pada pasal-pasal selainnya. Pasal Nabi dah tak ada. Zaman Nabi ada, orang rujuk Nabi. Kan? Dah rujuk Nabi, tak payahlah rujuk orang lain. Pasal apa? Pasal Nabi terima wahyu. Adapun fiqh pada pasal-pasal yang lain boleh dirujuk, bukan hanya seorang, boleh dirujuk ramai. Pada zaman sahabat Nabi pun orang rujuk Ibn Abbas, kadang-kadang dia rujuk pula orang lain, dia rujuk Ibn Umar, kadang-kadang pergi tanya pula orang lain, dia rujuk Ibn Mas'ud. Ada orang pergi tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, tak puas hati pergi tanya pula Ummu Salamah, tak puas hati Ummu Salamah hantar pula pergi tanya Ibn Abbas. Dan begitulah yang lain. Pasal apa berlaku begitu? Pasal sahabat Nabi tidak menerima wahyu. Masing-masing memberi ilmu berdasar pada keilmuan dan kepahaman masing-masing. Kan? Tak ada lah pergi tanya Ibn Abbas, okey dah ni, cukup lah ni. Tak ada. Ada pergi tanya lagi sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi kalau tanya Nabi tak. Nabi jawab AA lah. Nabi jawab BB lah. Kerana Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak terima wahyu. Sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah, dia kata kullun yu'khadh min kalamihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diterima pendapatnya atau boleh ditolak. Yang tak boleh ditolak hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan punya kubur ni. Betul? Contoh baca ayat Quran. Surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat ni paling hebat dalam bab fiqh ni. Adalah keadaan atau kata-kata orang yang beriman itu bila diajak kepada Allah Ta'ala dan Rasul, mana kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Mereka berkata, untuk mereka menghukumkan di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami ikut. Nabi dan Allah saja kita boleh kata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. We listen and we follow, we listen and we obey. Nabi je kita dengar taat, dengar taat. Orang lain tak boleh. Kan? Tak ada orang kita boleh taat selain daripada Rasulullah SAW. Secara mutlak. Orang lain kita boleh tanya, kita boleh persoalkan, bahkan boleh persoalkan pun, boleh kritik. Sebab tu hari ni kita di peringkat tinggi, bila kita buat risalah-risalah master, PhD, kalau kita buat kritikan ke atas seseorang dari sudut ilmunya, itu lebih baik. Bersyarah suka lagi, pasal dia mengembangkan minda kita, menambahkan ilmu kita. Dan kalau kita nak kritik ulama besar, rujukan kita pun mesti banyak, effort kita mesti lebih. Ni tak boleh ni, jangan nak kritik Abu Hanifah contoh dah satu isu. Jangan, tak boleh kritik ya, dia ulama besar ya. Tak berkembanglah ilmu. Kan? Ingat-ingat Imam Nawawi itu lahir jadi mujtahid terus. Ingat-ingat Imam Syafi'i lahir-lahir je jadi imam besar terus. Tak. Dia melalui proses-proses ilmu daripada satu tahap pada satu tahap. Imam Syafi'i tuan-tuan nak jadi tokoh di Mesir, dia kritik ulama besar Maliki tahu, nama Al-Imam Al-Ash'ab. Sehingga Al-Imam Al-Ash'ab dikatakan begitulah, tak tahulah betul tidak, dinukil oleh Az-Zahabi dan Syiar A'lamin Nubala, sampai dia doa dengan Allah tu, Allahumma amit Asy-Syafi'i walau lam tumidhu lan darasa mazhabu Maliki. Sampai doa macam tu, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i, kalau dia tak mati habislah mazhab Maliki. Boleh macam tu Ustaz? Saya tak tahu lah betul ke tidak, tapi itu yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Sampai tahap macam tu dia clash dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah lah orang baru datang ke Mesir. Mesir masa tu dia punya mainstream mazhab Malik. Macam kita lah, kita mainstream mazhab Syafi'i. Cuba orang lain ajar mazhab lain kat masjid ni, tak penting kita. Kan? Dituduhnya macam-macam. Padahal nak bagi pendedahan, nak bagi sedikit ilmu supaya kita ada ilmu yang luas. Kan? Macam tu lah Imam Syafi'i pun mainstream mazhab Malik, dia pergi bagi fatwa dia sendiri, seolah-olah macam nak takwinul mazhab, nak buat mazhab Syafi'i pula. Marah lah, bukan orang biasa marah, dia tokoh besar ni Al-Imam Al-Ash'ab rahimahullah.
Tapi akhir sekali Mazhabi kata, pergaduhan di antara ulama kita tak payah masuk campur. Nataraham ala haza wa ala haza. Kita minta rahmat kepada kedua-duanya. Pasal mereka tu manusia biasa. They are all normal human being. Mereka ni manusia biasa. Boleh buat silap, boleh buat salah, boleh buat dosa bahkan. Kan? Baik, balik pada yang tadi ya. Jadi fiqh pada zaman Nabi SAW, Rasulullah menerima wahyu, orang lain tak terima wahyu. Of course lah, Rasulullah SAW dipandu dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Taala pandu Nabi. Kalau Nabi salah bagi pendapat umpamanya, ataupun mungkinlah kata ulama Nabi bagi wahyu, Allah Taala bagi wahyu mula-mula. Lepas tu kadang-kadang berlaku perubahan wahyu pada masa yang sama. Contoh ya, dalam hadis Bukhari pada Abi Hurairah. Nanti kita akan belajar, habis saya tak tahu bila lah. Dalam bab solat berjemaah ada bab keuzuran yang diberikan kepada kita bila kita tak boleh melakukan solat berjemaah atau solat Jumaat. Dia panggil al-azarul lati yajuzu tarkul jamaah wal jumaah min ajliha. Dia panggil keuzuran atau sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita tinggal solat Jumaat atau jamaah. Ada 7 sebab. Biasa. Salah satunya ialah jika kita ada masalah-masalah sakit, ada masalah kita ni tak boleh, sakit ataupun buta atau seumpamanya, tak boleh orang bawa pergi ke masjid. Macam tu lah lebih kurang ya. Ataupun bila kita bincang masa hukum solat berjemaah, ada disebutkan juga. Apa hukum solat berjemaah? 5 waktu. Ada ulama kata fardu ain, ada ulama kata fardu kifayah. Pasal apa kata fardu ain? Sebab hadis ni lah. Kan? Pasal apa pula kata kalau sakit tak payah pergi masjid? Ataupun kalau kita tak ada orang nak bawa pergi, kadang-kadang kita tidak mampu, buta, sakit atau seumpamanya. Hadis ni juga. Dia panggil hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim ya. Di mana seorang buta datang jumpa Rasulullah. Ja'a rajulun a'ma ila Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, macam kata Abu Hurairah tu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni lam ajid qa'idan li yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala lahu rukhsah an yusalli fi baitihi. Faqala an-nabi na'am. Farakhasa lahu. Summa idza walla da'ahu faqala hal sami'ta an-nida, atau setengah riwayat hal sami'ta hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah. Qala na'am. Faqala an-nabi fa'ajib. Nak cerita Nabi bagi pendapat atau Nabi ubah. Pasal Allah Ta'ala bimbing Nabi. Ataupun Nabi katanya ulama Nabi tak bagi pendapat, Nabi tak bagi pendapat. Itu wahyu Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi pula wahyu kedua pada waktu yang sama. Kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi. Dia ni buta. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni buta, tak ada orang nak bawa aku pergi masjid. Dalam riwayat yang lain dia kata di tengah jalan tu ada anjing, ada haiwan-haiwan yang liar, dia gigit aku kan. Boleh tak aku sembahyang di rumah? Yang ni seorang-seorang lah. Dia minta rukhsah daripada Rasulullah SAW. Jadi Nabi lihat orang ni dah lah buta, orang ni dah lah tak ada orang nak bawa, takkan nak pergi masjid kot, macam mana tu kan? Tapi ada orang buta tuan-tuan, pergi ke surau, dia pasang tali daripada rumah dia buta. Di satu surau di Selayang. 7 tahun lepas saya pergi ceramah Maulidur Rasul di situ, dia buta masa sembahyang Isyak. Bila saya tengok dia buta, saya rasa kagum lah. Saya duduk sembahyang ba'da Isyak di sebelah dia, pasal saya nak sembang. Lepas sembahyang Isyak saya sembang dengan dia. Dah berapa lama buta, sekarang kerja apa, rumah kat mana. Dia rumah belakang surau, dalam 100 meter. Isteri dia pasang tali sepanjang jalan taman tu untuk dipegang pergi ke surau, bukan surau, masjid. Pasang tali ya tuan. Kita yang tak buta ni tak sampai-sampai masjid. Orang buta sampai ke masjid pasang tali. Allah, saya kagum sungguh lah. Saya kata kalau saya buta, saya pun boleh tentu sampai ke surau masjid. Ini orang buta, Allah Ta'ala bagi petunjuk kat dia, Allah Ta'ala bantu dia. Jadi dia kata, Nabi pun kata tak payahlah. Farakhasalahu, kata Abu Hurairah. Nabi beri rukhsah, kau sembahyang kat rumah kau je lah. Dah lah kau buta, tak ada orang nak bawa. Di tengah jalan ada haiwan liar, macam mana kau nak datang? Sembahyang kat rumah. Bila dia baru je pergi, Nabi panggil balik.
Nabi tanya, hal sami'ta hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Ataupun setengah riwayat, hal sami'ta nida? Adakah kamu dengar azan? Adakah kamu dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Naam, aku dengar, dia kata. Mana rumah dia tak jauh dengan masjid. Nabi kata, ajib, maka kamu wajib mendatangi. Bagus sebagian ulama kata semayang jemaah fardu ain dia antara hadis yang banyak lah. Salah satu dia guna hadis ni lah. Maksudnya mula-mula Nabi kata tidak. Ya. Kemudian Nabi kata tidak. At the same time, at the same moment. Jadi ulama fikir macam mana boleh berlaku macam ni. Sebagian kata mula-mula tu Nabi bagi pendapat dia. Kemudian akhirnya dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Sebagian kata macam tu. Sebagian kata tak. Kali pertama Allah Taala bagi wahyu. Kemudian kali kedua Allah Ta'ala merubah wahyunya. Dan pendapat yang pertama itu lebih saya suka sebenarnya. Pasal jarak itu terlalu dekat. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi wahyu, kemudian Allah Ta'ala ubah. Tapi yang lebih praktikal dan relevan ialah pada peringkat pertama Nabi bagi pendapatnya. Kenapa Nabi tak boleh bagi pendapat ke? Boleh. Apa pula tak boleh? Bahkan ada ilmu khas. Dalam fiqh ni ijtihad ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad Rasulullah. Nabi boleh bagi ijtihad. Cuma ijtihad Nabi dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi Nabi fiqh pada zaman beliau atau zaman baginda dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah dia Rasulullah. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Of course dia takkan melakukan kesilapan. Dan kalau dia silap sekalipun, pasti dia akan dibimbing dan dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia lain walaupun sebesar mana ulamanya. Dia tak terima wahyu. Of course lah kalau ulama-ulama yang kecil atau bukan ulama, ustaz-ustaz. Sebab tu yang saya cakap kat tuan-tuan, dalam hukum seksual lain, jangan terima bulat-bulat. Tuan-tuan boleh buat cross check, boleh tanya orang lain. Tuan-tuan boleh tanya saya dalil. Kalau saya tertinggal, saya takkan marah. Kan? Sebab kadang-kadang di pentahawam ni lah kita nak bagi pendedahan yang lebih. Sebab tu kadang-kadang hukum yang basic pun saya akan baca dalil. Saya akan baca sandarannya. Orang awam tak payahlah dalil ustaz, nak buat apa dalil ni kan? Nak baca hukum basic-basic je. Terus boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Yes no, yes no, yes no. Kan? Sekolah rendah pun baca dalil. Tak percaya buka buku anak kita, tengok dalam buku agama Islam. Ada dalil tak? Ada dalil semua. Wajib taat kepada pemerintah, ni dalil-dalilnya. Wajib sembahyang berjemaah, ni, wajib sembahyang 5 waktu, ni dalil-dalilnya. Ayat Quran, hadis Nabi. Budak sekolah rendah belajar dalil. Nak tanya orang di masjid surau ni lebih rendah ke tahap IQ dia berbanding orang belajar budak-budak yang belajar sekolah rendah? Saya kira tidak sebodoh atau selemah itu. Tak. Orang awam kadang-kadang dia suka juga kita baca hadis Nabi. Kan? Baca kalam Allah. Siapa suka? Bahkan itulah cara nak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tak baca ayat Quran, macam mana saya nak menghubungkan tuan-tuan dengan ayat Allah, dengan Allah? Ayat Quran tu lah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di pentas pengajian. Sebab tu ustaz kena banyak baca ayat Quran. Kalau ustaz tak boleh baca, hafal. Kalau tak boleh hafal, jangan jadi ustaz. Kan? Ustaz kena banyak baca hadis-hadis Nabi SAW. Pasal itulah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi tinggal pun kalam dia. Nabi ada tinggal ustaz tapak kaki. Tapak kaki palsu tu. Nabi ada tinggal jubah dia, pedang dia, artifak palsu tu. Sebahagian daripada ni aku ada asli saya tak tahulah. Tapi yang kadang-kadang buat pameran tu kita tak tahu pun betul tidak. Ada yang kopi tu dia panggil apa? Apa dia panggil? Kadang-kadang replika saja. Pedang Nabi, replika saja. Tapak kaki Nabi, replika saja. Lepas tu beratur panjang-panjang dia cium tapak kaki Nabi. Replika tu bukan tapak kaki Nabi betul. Replika dia buat. Soalnya replika tapak kaki Nabi yang berada di negara Arab lain, replika yang berada di Turki lain, yang berada di negara lain-lain lain-lain. Bila kita tengok gambar kan, hak ni di Turki, hak ni di negara Arab lah, di mana-mana, di Kuwait, di Saudi kan. Saudi mungkin tak ada lah. Takkan tapak kaki Nabi lain-lain kot. Kejap panjang, kejap pendek, kejap lebar. Rekaan manusia kan. Orang akhir zaman ni memang dia suka buat benda yang merepek-repek, yang agama tak suruh pun. Tu Nabi katalah hadis dia. Orang akhir zaman ni yaf'alu ma la yu'marun. Mereka suka buat benda yang tidak disuruh. Kan? Pergi cium, ambil berkat. Silap-silap yang cium tu ada penyakit mulut, dah habis semua kena penyakit mulut pada muka dia.
Ha? 40 minit saja. Lebih dah. Nak berhenti ya. Tapi balik pada yang tadi ya. Siapa-siapa sahaja dia boleh salah pasal dia manusia biasa. Balik pada yang tadi kan. Macam hadis Nabi. Kita kena sentiasa dedahkan. Kalau saya tak baca dalil, macam mana saya nak menghubungkan tuan-tuan dengan Allah dan Rasul dalam pentang pengajian? Itulah salah satu caranya. Kan? Kalau saya tak hafal, tuan-tuan boleh marah saya. Ataupun kalau ada orang tanya dalil dia tak ingat, mungkin dia akan balik saya mau. Tapi kalau tak hafal dalil, jadi ustaz lah. Jadi lain. Kan? Ustaz nombor satu dia kena tahu Quran hadis lah. Tu nombor satu sekali. Baik, Nabi confirm betul, orang lain tak confirm. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, zaman dia pemerintah nak jadikan buku Muwatta dia itu sebagai perlembagaan. Dia kata jangan. Pasal ulama bukan aku seorang. Walaupun dia the biggest scholar at that time. Dia ulama terbesar pada waktu itu. Tapi dia kata jangan, ulama masih ramai. Sahabat tabi'in masih ramai. Kan? Buku-buku lain mesti ada lagi. Jangan dia kata. Dia tak benar orang hanya tertumpu kepada buku yang ditulis oleh beliau dan pendapat yang dikeluarkan olehnya. Dia tak bagi. Kan? Pasal dia bukan Nabi. Kan? Orang lain boleh belajar buku-buku yang lain. Boleh rujuk ulama-ulama yang lain. Kerana ini juga yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kan? Kalaulah ada orang tertentu yang boleh kita rujuk, seorang saja. Contohnya, sahabat Nabi antara yang paling alim, dia ada ilmu masing-masing. Sahabat Nabi yang paling alim dalam baca Quran dan ilmu tafsir ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi tak pernah kata, bab Quran kau ambil dengan Ubay bin Ka'ab saja ya, sebab dia paling banyak ilmu yang diambil daripada aku. Tak ada. Kan? Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang paling banyak juga hafal hadis Nabi SAW. Walaupun dari sudut riwayat dia taklah sebanyak Abu Hurairah, tak sebanyak Ibnu Umar. Tapi dalam sejarah dia adalah orang terawal yang menulis hadis Nabi SAW. Dan dikatakan dia lah seorang-seorang sahabat yang tulis hadis Nabi. Padahal Nabi larang, jangan tulis hadis aku. La taktubu anni ghairal Quran. Faman kataba anni falyamhuhu. Nabi kata jangan tulis selain Quran. Siapa yang tulis selain Quran adalah dia padam. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As dia tulis. Abu Hurairah tak tulis. Nabi larang. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As dia tulis. Kan? Tak adalah Nabi kata Abdullah bin Amr bin Al-As dia tulis hadis aku ya. Kamu nak ambil hadis, ambil dengan dia. Jangan ambil orang lain. Tak ada. Boleh ambil dengan ilmu sesiapa sahaja. Lepas aku mati nanti, Quran ambil Ubay bin Ka'ab. Lepas aku mati nanti, apa nama tu? Hadis ambil dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Nabi yang paling terror bab faraid, Ibnu Mas'ud. Lepas aku mati nanti, bab faraid kamu ambil dengan Ibnu Mas'ud ya. Tidak ada pesanan-pesanan seumpama itu. Kan? Kenapa? Kerana ilmu ni tuan-tuan dia bebas, dia luas. Kita boleh mengambil ilmu daripada sesiapa sahaja. Hatta Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ada dua kali dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Satulah surah An-Nahl, satulah surah yang lain. Kan? Tanya orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Allah Ta'ala tidak spesifikkan pada sesiapa sahaja. Asal dia ada ilmu, kita boleh ambil ilmu daripada. Itu prinsip Al-Quran. Dan juga prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita, supaya dalam hal ilmu kita jangan tertutup, jangan terikat dan jangan taksub pada sesiapa sahaja. Ada orang kalau dia belajar satu buku, dia buat buku tu sampai hari kiamat. Tak macam dah buku lain, tak boleh lagi tu. Kita kena luaskan. Jadi Rasulullah fiqh pada fasa Rasulullah fiqh yang terbaik, kerana dia diajar oleh sini oleh Rasulullah. Rasulullah terima wahyu. Rasulullah tak boleh melakukan kesilapan. Kalau disilap dia akan dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah lagi beberapa ciri-ciri dan kriteria yang penting pada fasa itu. Sebab tu saya kata fasa pada zaman Rasulullah ni adalah fasa yang paling baik. Dan Rasulullah SAW mengajar pada waktu itu 14 ya. Walaupun ilmu tidak disusun secara rapi dan sistematik. Nak cari kitab fiqh pada zaman Rasulullah tak ada. Usahakan kitab fiqh. Quran pun tak ada. Belum disusun lagi, belum dihimpunkan dalam satu buku. Apa lagi ilmu fiqh? Habis itu macam mana Rasulullah mengajar?
Rasulullah mengajar secara spontan, ya, secara hands on, ya, terus kepada para sahabat baginda. Kadang-kadang baginda mengajar selepas sembahyang, kadang baginda macam-macam lah, ya. Kadang-kadang baginda mengajar secara ibtidaan, ajar saja. Kadang-kadang Rasulullah mengajar secara tasabbuban, bersebab. Bersebab ni ada banyak, tuan. Saya sebut salah satu. Kadang-kadang baginda ditanya, baginda jawab. Kadang baginda ditanya, baginda jawab. Sebab itu kita akan lihat dalam pengajian kita nanti banyak soal jawab yang ditanya oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Sebab baginda ditanya, salah satu. Kadang-kadang baginda ajar bukan sebab ditanya, tapi kerana berlaku peristiwa ataupun sesuatu yang mana Rasulullah mesti ajar. Kadang-kadang Rasulullah melihat kesilapan para sahabatnya dalam hukum. Ada berlaku. Contoh saya bagi, Ammar bin Yasir dalam Sahih Muslim. Dia ni junub, kemudian dia tayamum. Tuan-tuan tahu dia tayamum macam mana? Nanti kita akan jumpa hadis ni masa tayamum, tak tahulah bila. Dia bergolek atas tanah, guling. Iyalah, kalau kita hadas kecil, tayamum macam biasalah kan. Kalau kita wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, sapu kepala, basuh kaki. Kalau tayamum, sapu muka, sapu tangan. Untuk wudu je kot. Kalau kan wajib, takkan nak buat macam tu je, tak cukup. Mandi wajib keseluruhan badan. Jadi aku kena tayamum keseluruhan badan jugalah. Dia guling. Lepas tu apa dia buat? Dia semayang, dia balik, dia jumpa kita Rasulullah. Ya Rasulullah, ajnabtu wa tamaraktu kama tamaraktu dabbah. Wahai Rasulullah, aku berjunub, tak ada air, aku berguling sebagaimana bergulingnya seekor haiwan di atas tanah. Guling macam tu. Nabi kata, la innama yakfika an tasna kaza wa kaza. Nabi kata tak perlu begitu. Nabi ajar fiqh kepada para sahabat. Kenapa? Kerana sahabat telah melakukan kesilapan. Dan Nabi SAW tidak boleh tak tegur kesilapan. Kita mungkin boleh tengok benda tak elok, tak payah tegur. Kita tak apa. Dalam setengah-setengah keadaan, ada kala jadi fardu ain, ada kala jadi fardu kifayah. Tapi Nabi kesilapan mesti ditegur. Dia panggil kana Nabi la yaskutu ala munkarin. Nabi SAW tidak boleh sesekali diam di atas kemungkaran. Kesilapan dalam fiqh adalah kemungkaran. Benda salah tu, tegur terlalu, kan? Nabi pun ajar dia, kamu kena buat macam ni. Dia pun ajar, tayamum satu-satu. Berlaku kesilapan. Kadang-kadang juga berlaku peristiwa yang mana Nabi kena ajar para sahabat tayamum. Contohnya, ni last, minta maaf tuan-tuan, ada tengok luar tu. Ustaz pun lapar juga ni. Ajaklah Ustaz pergi kedai lagi, sarapan. Saya nak makan je Ustaz ni. Pasal Ustaz ni manusia, tuan. Kadang berlaku peristiwa, ada sahabat Nabi, Aisyah dia pinjam qiladah, tali leher. Bukan tali leher. Tali leher necktie. Rantai leher. Dan Sunan Abi Daud daripada Abi Hurairah. Nanti kita belajar sebab-sebab tayamum. Aisyah pinjam rantai leher daripada Asma anak Abu Bakar. Tiba-tiba hilang. Ista'arat Aisyah min Asma qiladah fahalakat fa'asalan Nabi ashabahu fi talabiha fahadaratis salat fasalli bi ghairi wudu fa'unzilat ayatut tayammum. Maqal Aisyah pun pinjam rantai leher dengan Asma. Kemudian hilang. Apa yang Nabi buat? Nabi suruh sahabat dia pergi cari. Maksudnya Nabi pun tak tahu benda tu hilang kat mana. Kan? Kita hari ni barang hilang pergi jumpa bomo. Nabi pun tak tahu. Nabi hantar sahabat dia pergi cari. Tak jumpa. Sampailah masuk waktu. Sebenarnya benda tu ada dekat unta yang Aisyah naik. Di situ. Tak silap saya lah, ya. Tapi sahabat pergi cari tak jumpa sampai sudah. Tiba-tiba masuk waktu air tak ada, dia pun sembahyang tanpa wudu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tayamum. Dan Rasulullah ajarlah sahabat bagaimana untuk bertayamum. Nampak? Ada peristiwa, dia sampai ayat turun,
Rasulullah mengajar para sahabat. Jadi ini dipanggil pengajaran Rasulullah SAW secara tasabbuh, bersebab. Hak tadi ajar tak ada sebab. Yang ni yang banyak diajar oleh Rasulullah. Macam ayat Quran lah, ada diturun semata-mata turun. Ada diturun kerana sebab. Ada peristiwa, ada persoalan. Yang ni pun sama. Ada Nabi ajar je. Itu yang paling banyak lah ya. Ada yang Nabi ajar kerana peristiwa tertentu, kerana sebab-sebab tertentu, kerana soal jawab, kerana benda salah yang dilakukan, dan macam lagi sebab-sebab yang lain. Yang kalau kita belajar satu persatu, sebenarnya secara lebih detail, kita akan nampak fiqh pada zaman Rasulullah SAW amat hebat sekali. Dan fiqh fasa ini yang perlu dicontohi daripada satu zaman pada satu zaman sampailah kepada zaman kita, kerana dia ada ciri-ciri yang khas. Fiqh pada zaman Rasulullah, fiqh yang memudahkan, so tidak menyusahkan umat. Fiqh pada zaman Rasulullah SAW amat praktikal untuk dilakukan. Fiqh zaman Rasulullah adalah jelas dan tidak berbelit-belit. Fiqh pada zaman Rasulullah banyak lagi ciri-ciri. Jadi fasa ni fasa yang amat penting sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan ada baca buku ataupun buka di internet, tuan-tuan type saja fiqh pada zaman Rasulullah SAW. Bacalah penulisan-penulisan yang ada di blog-blog tu. Baca. Ataupun di mana-mana laman web. Kadang-kadang laman web kerajaan, JAKIM dan seumpama. Pasal inilah fiqh yang paling penting untuk kita tahu. Dan fiqh inilah yang membentuk fiqh-fiqh pada zaman terkemudian, termasuklah pada zaman kita. Faham kita fiqh pada zaman Nabi, fahamlah kita fiqh pada zaman ini sebenarnya. Yang jadi masalah dalam fiqh ni tuan-tuan, kerana tak faham tu, dia tak faham fiqh pada zaman Rasulullah SAW macam mana. Nampak? Boleh? Jadi itulah. Jadi habislah kita tentang dia panggil fasa-fasa fiqh. Walaupun ada banyak fasa, saya sentuh fiqh pada zaman Rasulullah saja. Fiqh pada zaman-zaman yang lain saya akan sentuh masa kuliah nanti. Saya akan sentiasa sebut. Zaman Imam Syafi'i, fiqh dia macam mana? Imam Syafi'i ada 10 kaedah besar yang digunakan oleh beliau. Yang mana pernah orang tanya pada saya, Ustaz ajar fiqh ni, Ustaz ambil kaedah mana? Saya tunjuk ke 10 kaedah. Inilah kaedah saya gunakan. Saya tak cakap lah kaedah Imam Syafi'i. Apa dia cakap? Oh, Ustaz Wahabi rupanya dia kata. Saya tanya dia, kaedah ni tak okey ke? Tak okey, ni kaedah Wahabi dia kata. Saya kata inilah kaedah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Manaqib Syafi'i, The Attribute of Syafi'i. Oh, dia yang teguh dia. Lah, dia tak belajar fiqh rupanya. Dia main hentam saja. Kan? Dan saya offer dia. Saya kata boleh datang ke Open University pada bila-bila masuk. Kan? Saya ada di sana. Every Saturday and Sunday. Dululah sebelum PKP. Kita boleh discuss. Tapi dia apa tak belajar mana pun. Dia tahu hentam saja. Kaedah Imam Syafi'i yang kita guna, dia kata kita guna kaedah orang lain. Kalau sama kaedah Wahab tu dengan Imam Syafi'i, saya mana tahu. Hatta kalau sama kaedah saya sekalipun, saya mana tahu. Saya tak tahu. Yang saya tahu, inilah kaedah yang betul dalam fiqh. Kan? Dan kaedah ini yang digunakan pakai oleh ulama-ulama Syafi'i daripada zaman selepas Imam Syafi'i, Ruwatul Imam, Ashabul Wujuh, sampailah ulama-ulama mujtahid yang besar, sampai Nawawi, sampai Al-Baghawi, sampai Zakaria Al-Ansari yang ujung-ujung, sampailah yang terakhir Ibnu Hajar Al-Haytami. Inilah kaedah-kaedah yang digunakan oleh pakar oleh mereka. Sebab tu mereka dianggap sebagai ulama Syafi'i sebab dia ikut kaedah Syafi'i. Kan? Jadi kalau kita nak jadi Syafi'i, 10 kaedah ni kita kena ikutlah. Kan? Jangan mendakwa saja. Banyak hari ni orang bercakap tanpa ilmu. Kan? Dan of course lah dia bercakap bukan bidang dia sendiri. Saya boleh mengajar fiqh tuan-tuan, sebab bidang saya fiqh. Mungkin kalau saya mengajar hadis, saya mengajar tafsir, orang boleh pertikaikan kerana saya bukan bidang yang khusus. Walaupun kita belajar degree, belajar master, ada subjek fiqh tu, ada subjek tafsir tu, ada subjek hadis tu, ada hadis 1, hadis 2, ada. Kan? Boleh mengajar. Saya mengajar di surau fiqh muamalah. Memang saya bukan takhasus fiqh muamalah betul-betul. Tapi ada subjek fiqh muamalah, masa di degree, masa di master, saya boleh mengajar lah, basic-basic saya reti. Cuma saya bukan pakar lah, saya tak mahir sangat lah ya, boleh lah ya. Hatta hari ni pun saya masih menonton setiap hari kuliah-kuliah fiqh muamalah di YouTube. Mana kita masih dapat saya belajar. Tapi kalau saya ajar fiqh, saya memang bidang yang khusus. Jadi kadang-kadang itu yang kita jadi masalah ya.
Orang hari ni dia banyak cakap benda yang dia tidak tahu. Tapi tak apalah ya. InsyaAllah ta'ala. The next nanti kita akan masuk tentang perkara yang kedua, itulah bidang-bidang fiqh. Kuliah lepas itu kita masuk mungkin sumber dalam fiqh. Ini pun penting sekali. Dan selepas itu barulah kita mula buku ni. Nota fiqh Ustaz Hasan ya. Ini kawan saya yang buat buku ni. Maknanya ada setengah surau, dia photostate, dia binding. Bagus juga, walaupun memanjang. Okey lah, boleh lah ya. Ini saya pakai dalam kereta saya. Saya tak dalam kereta saya. Tapi Syekh kalau tak boleh buat buku tak apa. Photostate binding dia cukup. InsyaAllah ta'ala. Dan buatlah beberapa nuskah untuk letak di surau untuk tengok ya. Kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan simpanlah satu nota saya ni. Tuan-tuan Syekh kita ni photostate, tuan-tuan ambil satu, simpan kat rumah. Kan? Walaupun tak ada huraian, dia semata-mata nota. Tapi inilah yang paling basic dalam fiqh ibadah. Paling basic kan? Dan saya dah bagi yang PDF dekat Syekh. Syekh boleh kongsi dalam grup masjid, bagi dia tengok, go through dulu ya. Dia semata-mata nota. Tak ada huraian apa-apa pun. InsyaAllah ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak manfaat pada hari ini. Dan saya orang kata apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang baik itu datang daripada nafsu dan kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak ada niat yang lain melainkan untuk memberi ilmu dan sedikit kefahaman kepada tuan-tuan yang saya rasa betul lah mengikut pengajian saya, khusus dalam ilmu fiqh. Di samping saya akan sentuh juga ilmu-ilmu agama yang lain ya. Kerana kita ni memang macam tu lah ya. Saya tak kata saya betul 100%, mungkin saya ada salah silap di sana sini. Dan tuan-tuan bolehlah menegur saya atau apa saja secara peribadi. Malu nak berjumpa, tuan-tuan boleh WhatsApp, tak ada masalah sama sekali. Ataupun jika tuan-tuan ada persoalan untuk saya jawab, tak perlu tuan-tuan tanya dalam kuliah secara berdepan. Tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya dengan Syekh ni, dan tuan-tuan boleh WhatsApp saya akan jawab lah setiap kali kuliah. Mungkin tak banyak lah, mungkin 1-2 soalan InsyaAllah ta'ala. Mungkinlah ada persoalan-persoalan tertentu ya. Aku Lekul Azhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak.